dengar perbahasan tadi, bunyi macam berbelit-belit sangat. Apa nasihat Ustaz Salman kepada orang awam yang apabila dengar perbahasan ni dia rasa pening. Jadi akidah mana yang lebih mudah untuk dia faham kalau dia nak gunakanlah untuk diri dia lah. Pada Ustaz Salman. Okey. Mohon tenang. Hormati majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lelaki hadha karamah itu. Saya nak tanya soalan kepada Ustaz Salman. Dengar perbahasan tadi, bunyi macam berbelit-belit sangat. Apa nasihat Ustaz Salman kepada orang awam yang apabila dengar perbahasan ni dia rasa pening. Jadi akidah mana yang lebih mudah untuk dia faham kalau dia nak gunakanlah untuk diri dia lah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam masa 2 minit dipersilakan Ustaz Salman. Yang paling mudah untuk orang awam dan sesiapa sahaja pada saya untuk menyamakan dataran khusyuk mereka dan pemahaman yang mereka dapat secara langsung daripada ayat Al-Quran dan memahami realiti sebagaimana itu. Itulah yang disebutkan oleh Yazid bin Harun, dinakalkan oleh Al-Bukhari. Apabila kita baca Al-Quran, kita baca hadis Nabi SAW, kita faham sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, itulah yang paling mudah untuk orang awam. Kita baca hadis, apabila kamu solat di antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu mengucapkan alhamdulillah, Allah akan menjawab hamadani abdi. Itulah yang kita faham. Bila kita mengucapkan alhamdulillah, kita percaya dengan penuh yakin ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjawab perkataan apa yang kita ucapkan dengan hamba-Ku sedang memuji aku. Jadi itulah yang paling dipegang dan itulah realitinya. Bagaimana mekanismenya, kita tidak perlu terperangkap dengan perbahasan mazhab sehingga cara kita mengenal Tuhan kita dan memahami dalil-dalil agama ini terperangkap di dalam kaedah yang dilukis oleh ahli falsafah. Tidaklah Aristotle lebih mengenali Tuhan daripada para nabi. No, tidak sama sekali. Para nabi lebih mengenali Tuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh para nabi, oleh orang awam, itu mengandungi ilmu sebenar, bukan sekadar gambaran untuk menenangkan hati orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Arab. Bukan sekadar menenangkan mereka. Itu realiti untuk difahami. Meskipun ia berbeza dengan apa yang telah dipegang oleh tokoh-tokoh ahli falsafah. Jadi berbalik kepada soalan tadi, yang paling mudah baca Al-Quran, baca hadis. Bagaimana difahami oleh orang awam mengikut konteks itu, itulah realiti sebenar. Tuhan tidak sama dengan kita. Tuhan tidak tertakluk dengan undang-undang. Untuk Ustaz Salman, apakah tolak ukur kebenaran itu mesti dengan kefahaman orang awam? Iaitu dengan maksud, jika perkara itu susah untuk difahami, mestilah difahami oleh orang awam, benda itu salah. Kalau benda itu mudah untuk difahami oleh orang awam, benda itu benar. Itu saja. Baik, terima kasih. 2 minit kepada Ustaz Salman. Okay. Saya suka soalan ini, menarik juga. Apakah orang awam faham macam mana tu dikira kayu ukur bagi menentukan akidah itu betul atau tidak? Ini penting untuk kita faham. Persoalan pertama yang perlu dibangkitkan, Al-Quran itu kitab ilmu ataupun kitab untuk mengelabui mata orang. Itu dua isu yang perlu diselesaikan. Kalau kita menganggap Al-Quran itu kitab ilmu, kitab mengandungi kebenaran, bukan sekadar untuk control human behavior, tapi mengandungi kebenaran. Okey. Kalau Al-Quran mengandungi kebenaran, soalan kedua yang perlu ditanya di sini, apakah Al-Quran bercakap dengan bahasa dataran orang awam ataupun Al-Quran ada special code yang hanya difahami oleh orang yang berfalsafah? Soalan yang kedua. Maka ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat adalah Al-Quran berbicara dengan dataran bahasa orang awam. Nabi tidak pernah menganjurkan para sahabat untuk memahami Al-Quran dengan secret code yang orang awam tak faham. Apa yang disebut Al-Quran simple. Kalau saya boleh bagi satu contoh tentang inilah uhibbul afili falamma afalat, bila matahari hilang, Ibrahim kata itu bukan Tuhannya. Al-Tabari membawakan banyak tafsiran daripada para ulama. Apa maksud afalat? Hilang. So Tuhan tak boleh hilang. Datang ahli-ahli falsafah kemudian kata bukan. Maksud afala itu bukan hilang tapi berubah-ubah. Kerana daripada hilang itu terbitnya berubah-ubah. Jadi Tuhan tak boleh berubah-ubah. Sifat Tuhan mestilah statik, tidak ada perubahan padanya. Itu bukan difahami oleh orang awam. Dan kalau tengok dalam At-Tabari, tidaklah ditafsirkan sebegitu. Ditafsirkan, tafsiran para ulama salaf adalah sebagaimana difahami oleh orang awam. Ini yang kedua. Dan yang ketiga,
Allah Subhanahu Wa Taala tidak tertakluk ataupun tidaklah wajib mengikut apa yang difahami oleh tidak Aristotle, tidak Plato, tidak Aristotle, Plato ataupun Socrates. Tak. Siapa kata Aristotle lebih betul daripada Plato ataupun Plato lebih betul daripada Socrates? Tak. Tiga-tiga tu buang jahanamlah tiga-tiga tu. Apa yang datang dalam Al-Quran yang difahami oleh orang yang khitab itu turun kepadanya, itulah kebenaran. Kerana kitab Al-Quran buku kebenaran. Wallahu a'lam. Terima kasih. Saya nak mulakan dengan satu petikan yang ditulis oleh Al-Ghazali dalam Iljam Al-Awam an Ilmil Kalam. Al-Ghazali menyebutkan, ada ditanya kepada dia, falima lam yakshiful ghita' 'anil murad bi itlaq lafzil ilah. Kenapa sahaja tidak dibukakan semua hijab-hijab yang melindungi lafaz ilah? Lalu disebutkan hakikat sebenar, ini bukan jauhar, ini bukan a'rad, ini bukan sekian, ini bukan sekian, bukan sekian. Bagi tahu secara jelas, kenapa Al-Quran sekadar nak kata ilah sahaja? Tak datangkan segala details yang pasti dipahami oleh orang ramai. Al-Ghazali menjawab bahawa kalau itu yang berlaku di dalam nas, maka ramai orang akan meninggalkan agama. Orang akan meninggalkan agama kerana itu bukan tuntutan agama. Dan tidak ada kebaikan, wala khair fi mubalaghah fi tanzih. Tidak ada kebaikan kalau kamu melampau-lampau melakukan tanzih. Ucapan begini, kata Al-Ghazali, bima fihi halakil aktharin, akan membawa kehancuran kepada ramai orang, akhirnya dia bertinggalkan agama terus. Kalau perkataan dalam Al-Quran dan Sunnah datang dengan perkataan-perkataan begini. Ditanya pula soalan kedua, kenapa Al-Quran dan Sunnah memberi gambaran yang Tuhan ni sama macam tashbih? Mentashbihkan Tuhan dengan makhluk, kenapa datang begitu? Kata Al-Ghazali, dua alasan. Yang pertama kata Al-Ghazali, inna dhalika yad'u ila ta'til fil haqqil aktharin. Kenapa tak guna perkataan-perkataan detail falsafah? Itu akan menyebabkan ramai orang melakukan ta'til. Kenapa digunakan pula perkataan yang ada tashbih? Kata Al-Ghazali, inna ilaj waham tashbih ashal. Mengubati penyakit tashbih lebih mudah daripada mengubati penyakit ta'til. The moment you masuk dalam falsafah, you berenang-renang dalam tu, you tak boleh keluar. Tapi mengubati penyakit tashbih ini mudah. How? Laisa kamithlihi syai'un. Apabila kamu menanamkan dalam minda kamu Allah tidak sama dengan sesiapa pun, itu ubat yang paling mujarab untuk mengubati penyakit tashbih. Bukan Salafi sebut, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah sebut. Saya nak kongsikan, kerana the moment kamu kata laisa kamitslihi syai'un, jauh di sudut minda kamu tidak menyamakan Allah dengan mana-mana makhluk, itu telah selesai. Itu lebih mudah daripada untuk mengubati penyakit ta'til. Itu isu yang pertama. Dan yang kedua, kadang-kadang kita menyalahkan orang. Tak boleh isbat makna ini tafwid sahaja, tapi kita melakukan perkara yang sama. Dalam bab sama' dan basar sebagai contoh. Kita tahu sama' tu apa, basar tu apa. Tapi hakikatnya itu kita serahkan kepada Allah. Tapi tahu tak? Tahu. Demikian juga orang lain bila kata mereka mengisbatkan tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu. Tapi hakikatnya bagaimana kita serahkan kepada Allah? Kenapa kita boleh bersimpati terhadap diri kita sendiri, tapi dekat orang lain hang mujassimah? Ini sikap yang tidak adil. Sebagaimana kita boleh bersimpati kepada diri kita sendiri, demikian jugalah sepatutnya kita berinteraksi dengan manhaj dan pilihan orang lain yang mereka mengisbatkan sifat tapi menafikan pemahaman tentang kaifiah. Ini isu yang penting untuk kalau dikatakan tak ada kaifiah langsung, tak nak langsung terima kaifiah, akhirnya khilaf ini adalah khilaf pada penggunaan kata sahaja. Bagi yang katakanlah dia kata ada kaifiah, kami tak tahu kaifiahnya apa dan kaifiahnya tidak melibatkan perubahan dan juga pergerakan. Sama seperti kamu katakan tidak ada kaifiah, cuma bezanya istilah yang dibezakan. Jadi isu yang kedua, kadang-kadang kita bersimpati dengan diri sendiri, kita tidak bersimpati dengan orang lain. Yang ketiga, istilah-istilah falsafah mesti dibaca daripada kefahaman falsafah. Kita tak boleh ambil istilah tu letak dalam bakul kita sesuka hati. Apabila Imam Ar-Razi membawakan ini adalah ghair mawjudah fil a'yan, ataupun disyarahkan oleh Syed Fuda mensyarahkan dia adalah mujarad idhafah, ini artinya dia bercanggah dengan benda yang betul-betul wujud di alam realiti. Jangan ambil ni, pergi letak dalam bakul, oh ini i'tibari intiza'i, sifat yang tak berdiri sendiri. Bukan. Istilah falsafah digunakan di sudut falsafah. Kita tak boleh sesuka hati buat istilah kita ambil pergi letak dalam bakul berdasarkan 2-3 patah perkataan yang kita faham. Respect ahli falsafah dan juga ahli kalam. Mereka nak membaca tulisan mereka, kena baca dengan benar dan kemudian keluarkan idea mereka. Tak boleh main select sesuka hati dan ketengahkan seperti mana yang kita suka. Seterusnya, yang keempat, akidah salaf adalah akidah yang bersesuaian dengan asar. Sebab itu nak takwil Quran, boleh. Ramai orang boleh mentakwil Quran. Nak takwil hadis, dia semakin susah. Maka sebab itulah ada kaedah hadis ahad la yaqumu bihil hujjah.
Kerana nak takwil semua hadis ahad, kadang-kadang nas dia datang dengan pemahaman yang sangat jelas. Nak larikan dia daripada maksud asal susah. Maka di situlah mazhab-mazhab ahli kalam membina kaedah dalil-dalil ahad walaupun sahih tidak menjadi hujah sebab kamu dah susah nak takwil. Okey, third layer. Kalau kamu nak takwil asar-asar para sahabat lagi susah dan kamu tak mampu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan dia adalah rentetan kefahaman daripada Al-Quran dan Sunnah dan para sahabat. Mereka inline. Al-Quran dan para sahabat inline. Tak mungkin boleh takwil semua perkataan para sahabat. Kerana pemahaman mereka tentang Al-Quran, itu pemahaman yang berbeza dengan pemahaman ahli kalam. Tak boleh. Kalau pergi kepada tabi'in, lagi banyak. Buka tafsir Tabari, hang pergi takwil berjuta lah dalam tu. You cannot do that. Because itu kefahaman mereka. Semakin mendalam di dalam kefahaman salaf, takwil bukanlah pilihan kerana dia tidak menyelesaikan masalah. Itu isu yang keempat. Isu seterusnya, apabila kita nak cerita tentang mengaji mazhab Asy'ariyah, siapa guru Asy'ariyah dan sebagainya, saya fikir soalan ini soalan yang kebudak-budakan. Sebab dia bukan tentang mengaji dengan siapa, dia tentang hang baca ke tidak apa yang ditulis oleh mereka. Itu yang lebih penting. Kita ada ramai orang yang berbicara tentang salaf, tak mengaji pun dengan guru salaf. Kita ada ramai orang yang mengkritik Karamiah, guru Karamiah, siapa saya pun tak tahu. Tak ada pun, tapi pam-pam kita kritik. Balik kepada kaedah yang sama tadi, kadang-kadang kita bersimpati dengan diri sendiri, tapi dengan orang lain kita tak bersimpati. Diri kita baca 2-3 patah, kita hentam aliran itu dengan sesuka hati kita. Oh, yang ni ada tangan-tangan Yahudi masuk dalam Sahih Muslim ke apa, kita bubuh sesuka hati kita, mai tanya diri orang lain, you mengaji dengan siapa? Ini sikap yang tidak adil. Maklumat dinilai berdasarkan maklumat, bukan dinilai berdasarkan apa yang kita nak daripada maklumat itu. Seterusnya saya nak sebutkan, apa yang saya sebut dalam podcast saya dan sebagainya, bukanlah maksud saya nak mengatakan Asy'ariyah terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu bukan maksud saya, dan saya ulangi berkali-kali di mana-mana pentas. Asy'ariyah, Maturidiyah masih lagi dalam ruang lingkup Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuma saya nak tekankan bahawa salaf tidak memahami dengan cara itu. Salaf tidak memahami dengan cara itu. Dan yang kedua saya nak tekankan, yang paling mudah untuk orang awam adalah sebagaimana yang difahami oleh para salaf. Itu yang saya nak tekankan. Asy'ariyah musbiti sifat. Pada saya mereka adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi apakah pemahaman salaf begitu? Tidak. Dan saya bertanggungjawab untuk jelaskan. Sebagaimana kita nampak simplistiknya pemahaman salaf sangat mudah untuk diikuti dan firm, solid. Allah ada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mendengar. Bila Allah kata Allah dengarlah. Bila Allah kata Allah lihatlah. Bila Allah kata Allah berbicara dengan kamu di akhirat, kalau Allah berbicaralah. Bila Allah hancurkan kesemuanya, tidak ada apa yang tinggal, Allah bertanya limanil mulkul yaum. Allah lah yang menjawab, lillahil wahidil qahhar. Itulah yang difahami, firm dan solid. Tapi saya terpaksa menjelaskan bahawa mekanisme Asy'ariyah berbeza-beza. Di sini ada mekanismenya dan di situ ada mekanismenya. Saya bukan nak kata dia keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi kita kena berlaku adil. Kalau ingin mencari pendirian yang solid, maka telah tentu itu adalah pendirian salaf. Dan kalaulah ada rakan-rakan Asy'ariyah yang terasa hati dengan penjelasan saya minta maaf kalau tuan-tuan terasa hati. Tapi yang saya ceritakan, itulah mazhab Asy'ariyah. Itulah yang disebut oleh Al-Imam Ar-Razi rahimahullah. Perbahasan yang sangat mendalam dalam bab itu. Dan itulah yang ditakrirkan oleh para a'immatul Asy'ariyah apabila mereka menyebut tentang ta'alluq tanjizi hadis adalah mujarrad idhafah. Saya berlaku jujur. Kalau tuan-tuan marah dengan saya minta maaf kerana kesalahan, kemarahan itu. Tapi saya telah bercakap apa yang ditulis oleh kitab-kitab. Kalau ingin membantah, bantahan mesti datang daripada kitab. Untuk menunjukkan, tak, bukan yang macam kamu faham. Dia ada wujudnya. Kena bawa daripada kitab lah. Tak bolehlah kita bantah semata-mata, hang tak erti mazhab Asy'ariyah, hang punya pemahaman salah. Itu seterusnya. Dan yang terakhir saya nak tekankan bahawa perbezaan ini tetap akan ada. Saya selalu tekankan dalam mana-mana dialog sekalipun. Akhirnya macam mana kita menguruskan perbezaan, itu yang lebih penting. Apabila orang mengkritik kita, kita akan jawab kritikan itu. Tapi tahapnya di mana? Jangan kafirkan orang, jangan sesatkan orang mudah-mudah, jangan keluarkan orang daripada ruang lingkup Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini manhaj yang saya pegang dan saya konsisten bersama dengan manhaj ini. Saya tak minta untuk dialog ini dilaksanakan. Saya tak minta pun. Saya cakap dalam podcast, itulah kali terakhir dan pertama saya cakap tentang isu ini. Sahabat saya Ustaz Faiz yang kata saya fitnah. Sedangkan itu mazhab kamu. Sahabat saya Ustaz Faiz lah kata yang dia bersedia untuk berbicara dengan saya, dan akhirnya majlis ini berlaku, alhamdulillah. Dan kita harap bila kita keluar daripada majlis ini, tidaklah kita terputus silaturahim ke apa-apa. Dengan perbezaan ini mungkin boleh diuruskan sebagaimana kita uruskan perbezaan-perbezaan lain. Dan penutup, sekali lagi saya tekankan bahawa akidah orang awam ni akidah salaf.
orang awam dia memahami secara solid daripada nas. Itulah yang ditekankan oleh para salaf. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.